Hai, berjumpa kita lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang mengenai aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan otot mulut. Menguatkan otot mulut. Sebab apa kita kena buat aktiviti ni? Untuk melatih anak-anak lebih baik dalam bertutur. Menguasai kemahiran awal pertuturan. Ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di rumah bersama anak-anak. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, ada beberapa aktiviti yang boleh merangsang otot mulut supaya otot mulut ni bekerja. Kalau kita biarkan dia jadi malas, dia tidak bekerja. Bila tidak bekerja, anak-anak lambat boleh bercakap, lambat menguasai kemahiran bertutur. Okey. Ini ialah senarai aktiviti yang boleh dilakukan. Boleh pilih yang mudah dan barang-barang yang ada di rumah untuk dibuat. Tapi saya galakkan buat semua. Tapi kalau kita sebagai ibu bapa, kita lihat anak kita. Tahap kemampuan sedia ada anak-anak kita. Sudah berada di tahap mana. Kalau dia masih belum menguasai dan masih menghadapi masalah-masalah dalam bertutur dan berkomunikasi, kita buat semualah sebagai ibu bapa. Tapi kalau mereka sudah menguasai, kita boleh latih 3 hingga 4 aktiviti yang sesuai. Okey? Aktiviti yang saya akan tunjukkan secara video lebih kepada meniup buih sabun sebab kita akan buat buih sabun sendiri. Meniup whistle, meniup belon, kita akan buat pada video ini terus. Sebab ini mudah dan sekejap sahaja. Tapi anak-anak mungkin lambat, terutama untuk belon. Tak semua anak-anak boleh meniup belon Jangan terkejut. Okey, tak apa, kita buat perlahan-lahan. Meniup whistle, insya-Allah semua boleh. Cuma kekuatan dan kenyaringan whistle itu. Okey, meniup straw, ada 3 aktiviti di dalamnya. Ulat gonggok, bola pingpong dan warna air. Meniup lilin hari jadi. Pernah tak tengok anak-anak meniup lilin hari jadi tapi lilin tu tak padam? Yang keluar air liur dia, tapi lilin tu tak padam. Itu disebabkan otot mulut dia ni belum begitu kuat. Ataupun angin yang disemburkannya tu tak kuat. Angin yang keluar tu sikit, bunyi sahaja yang lebih. Okey. Dan yang kelima, meniup belon. Okey, kesemua ini tiup whistle, tiup lilin dan tiup belon dan tiup lilin hari jadi kita akan buat pada slide hujung. Boleh? Okey, boleh tonton video meniup buih sabun. Tadi dah tonton video cikgu meniup buih sabun. Okey, dalam meniup buih sabun ni kena ajar anak-anak cara mengawal tiupan tu. Kalau tiup terlampau kuat mungkin tak jadi, terlampau perlahan pun mungkin tak jadi. Okey, kalau nak beli botol buih sabun yang sedia ada di kedai tu pun boleh, tapi kalau nak lebih seronok, buat aktiviti buih sabun di rumah bersama anak-anak. Ini saya sertakan. Bagaimana hendak membuat buih sabun. Sabun Joy yang berwarna hijau. Apa-apa sabun pencuci pinggan pun boleh sebenarnya. Tapi sabun Joy ni lebih digalakkan sebab dia akan menghasilkan buih yang lebih bagus lah. Lebih besar, lebih banyak. Macam tu. Lepas tu 4 sudu besar tepung ubi kayu atau tepung jagung. Mana-mana yang ada di rumah.
1 sudu besar soda bikarbonat ataupun baking powder dan air 1.5 liter, 1500 ml. Air tu 1 botol besar mineral ni 1500 lah. Okey. Kalau soda bikarbonat ataupun baking powder ni tak ada pun tak apa. Yang wajib sabun, tepung ubi atau tepung jagung, kemudian air. Okey, ini untuk buat batang buih sabun tu. Bubble wand orang panggil. Senang saja. Gunakan besi, hanger besi dan tali, cotton string. Lepas tu balutkan, tarik je besi hanger tu. Lepas tu balutkan dengan tali untuk supaya buih tu melekat. Sabun buih tu melekat. Tu tujuan dibalut tali. Ataupun buatkan guna straw dan tali. Guna straw dan tali ni 2 straw di tepi, kemudian tali di atas dan di bawah. Lepas tu ikat. Saya tak boleh nak tunjuk sebab saya punya wand stick ni, wand bubble ni basah. Tak kering. Basah sebab saya guna untuk buih sabun ni, jadi saya tak boleh tunjuk. Tapi cara nak buat dia senang saja. Kalau ada hanger, balut. Kalau untuk cara yang kedua ni, straw dan tali. Straw 2, tali tu buatkan bentuk macam kotak. Lepas tu ikat. Lepas tu anak-anak boleh je angkat macam tu. Angkat macam ni. Sebenarnya kalau straw dengan tali ni dia lebih melekat. Lebih menarik dan lebih melekat. Saya dah cuba dua-dua. Hanger dia kurang sikit. Tali dengan straw tu dia lebih jadilah. Selamat mencuba. Anak-anak pasti teruja dan seronok. Dia macam aktiviti membuat tanah liat, plastisin, anak-anak sangat seronok, sangat suka. Tapi biasalah aktiviti yang seronok ni pastinya kotor. Tak apalah. Kotor sambil anak belajar. Lepas tu macam saya biasa selalu cakap, ajak anak-anak untuk mengemas bersama-sama. Okey, aktiviti yang kedua, meniup straw ulat. Okey, tengok cara-cara untuk membuatnya. Senang sahaja. Okey, hari ini kita akan buat meniup ulat. Boleh gunakan kertas origami ataupun kertas biasa saja, kertas A4. Okey, ambil satu bahagian. Gunakan pembaris satu bahagian. Koyakkan sahaja. Okey, dapat satu bahagian. Ataupun pada kertas A4, ambil satu bahagian. Okey, dapat. Okey, apabila dah ada dua kertas ni, cara untuk membuat ulat ialah lipat dua. Okey, apabila sudah lipat dua, garisan tengah tu kita jumpakan dia. Temukan antara hujung kanan dengan hujung kiri. Tekan. Okey, kemudian jumpakan lagi hujung. Antara hujung dengan hujung di tengah. Tekan. Bila sudah agak-agak saiznya, lipat sahaja ke tepi. Jadikan sebelah. Tekan juga. Okey, kita buat juga pada kertas A4. Lipat dua. Okey, ada garisan di tengah. Tarikkan kedua-dua hujung untuk berjumpa di tengah, di garisan tengah. Ulang lagi. Okey, dah. Saiz yang sederhana boleh lipat. Okey, kemudian kita buka sahaja. Apabila buka, sebenarnya dia sudah jadi ulat. Kita buat matanya di hujung. Mata. Ini tidak berapa nampak Kalau gunakan marker pun cantik juga. Ataupun kertas putih. Buatkan mata di hujung. Mata si ulat bulu. Okey, kita tengok bagaimana hasilnya menggunakan straw. Tiup sahaja. Okay. Sebab apa dia terus berjalan je tu? Sebab kita tiup pada belakang dia. Kita cuba tiup pada atas dia. Atas dia yang melengkung ni. Supaya dia berjalan seperti ulat.
Nampak tak? Dia berjalan seperti ulat. Lepas tu lipatkan lagi supaya dia melengkung lagi. Dia berjalan seperti ulat, kita mesti tiup pada belakang dia. Belakang ulat bulu tu. Belakang bahagian atas. Kalau kita tiup di belakang dia terus, memang dia akan meluncur laju. Tak nampaklah macam ulat bulu. Sama juga macam ni ya. Meluncur laju. Kita cuba tiup di belakang atas. Okey, cuba dia sedikit lembek kertas ni. Nak guna kertas tebal pun boleh. Manila cut ke? Tak apa-apa jadi, mungkin lembek. Okey, kita cuba terbalik. Mungkin lembek, lebih sesuai dengan ni kertas apa namanya, origami. Tapi apa-apa kertas pun boleh sebenarnya. Tujuannya untuk melatih otot mulut, sama yang seperti tiup bola, tiup warna air. Ni aktiviti meniup ulat. Itu sahaja. Masih lagi menggunakan straw, tapi kita akan tiup bola pingpong. Okey. Okey, kita nak buat aktiviti meningkatkan kemahiran artikulasi ataupun menguatkan otot-otot mulut. Aktiviti yang akan kita buat hari ini ialah meniup bola menggunakan straw di dalam laluan-laluan yang telah disediakan. Lebih sukar laluan, lebih baik untuk anak-anak. Okey, kita nak buat aktiviti meningkatkan kemahiran artikulasi ataupun menguatkan otot-otot mulut. Aktiviti yang akan kita buat hari ini ialah meniup bola menggunakan straw di dalam laluan-laluan yang telah disediakan. Lebih sukar laluan, lebih baik untuk anak-anak lah. Tujuannya untuk membantu anak-anak bercakap dengan lebih lancar dan juga dengan betul. Okey, boleh kita mulakan? Tiup saja sekuat hati menggunakan straw. Okey, boleh dilakukan berulang-ulang kali. Untuk aktiviti meniup straw bola dengan meniup straw ulat bulu tadi, boleh tak semestinya dilaksanakan di atas meja. Kita buat pertandingan. Contohnya anak berumur 6, 4, 2 tahun. Berbaris dekat ruang tamu, masing-masing dengan straw dan ulat ataupun masing-masing dengan straw dan bola. Tiup siapa paling laju sampai ke garisan hujung yang kita tetapkan. Sambil tu anak akan berlumba dengan cara yang sihat, bertanding dengan abang dan kakak dia ataupun adik dia, dan juga melatih kemahiran artikulasi dia. Okey? Boleh buat macam pertandingan lah di atas lantai. Tak payah gunakan kotak pun tak apa. Tak payah gunakan meja pun tak apa. Jadi kawasan tu tidak terhad. Anak lebih bebas untuk mengeksplor, meneroka. Okey? Boleh dapat? Okey, masih lagi menggunakan straw, meniup menggunakan straw, kali ini bersama warna air. Jom. Okey, kita sambung lagi aktiviti meningkatkan kemahiran artikulasi. Sekarang kita akan gunakan straw bersama warna air dan kertas. Kalau ada kertas lukisan lebih bagus sebab dia lebih tebal dan lebih besar. Caranya, ambil warna air, gunakan putih kapas atau apa-apa saja. Jangan campur air. Tipikkan dia. Maksudnya jangan ratakan dia. Mesti dia ada macam timbul sedikit. Supaya apa? Supaya anak-anak dapat tiup. Contoh, so dia tarik nafas dulu supaya ada daya dan tenaga untuk menghembus. Nampak? Okey, sebab tu kena tepikkan dia. Okey, kemudian warna kedua boleh campur ambil putih kapas yang lain supaya tepikkan dia. Nak guna lidi pun okey tak?
Dia kena timbul jangan ratakan. Supaya dapat ditiup. Kalau tak dapat ditiup. Kita cuba sekali lagi. Buat apa-apa corak yang sesuai. Kita cuba untuk tuang je terus pun boleh. Supaya lebih ni. Kemudian ni. Guna saja apa warna yang ada tak ada masalah. Dia akan sedikit kotor lah. Anak-anak tiup macam tadi, straw akan kotor. Je tu. Tapi boleh ganti-ganti straw lah kalau geli. Okey. Lepas dah siap semua, boleh jemur seketika untuk lihat hasilnya. Boleh banyak Kalau contoh nak bagi cair, boleh tambah air sedikit. Okey, kita cuba tambah air Okey, kita cuba tambah air dengan menggunakan warna ni contoh. Jadi atau tak? Mudah untuk ditiup atau tak? Sama ada kita nak tuang air ni ataupun kita celup juga. Tuang sedikit, jangan banyak. Oops. Tengok jadi tak? Lebih mudah untuk bergerak tapi kertas akan jadi basah. Sesiapa yang guna kertas tebal tak ada masalah. Kalau guna kertas nipis mungkin akan tembus. Ataupun campur siap-siap air tu di dalam bekas. Contoh saja, okay? Kita nak tengok jadi atau tidak. Sama ada ianya lebih mudah atau bagaimana. Jangan banyak air kertas basah macam ni. Okey, kita kacau. Okey. Tuangkan. Oops. Jadi warna tu lebih sebati. Tadi warna air tu tak bercampur dengan warna. Okey, kita cuba. Okey, lebih elok. Okey, boleh guna mana-mana cara. Kalau warna air sahaja, otot anak-anak lebih bekerja keras. Kalau bersama air, dia lebih mudah bergerak. Kacau dulu air dengan warna. Air jangan banyak. Kalau letak air, letak warna, lepas tu kemudian letak air, dia akan jadi sedikit basah kertas tu. Kalau tengok, boleh nampak perbezaan dia. Kacau air bersama warna. Sedikit, jangan banyak. Okey? Selamat mencuba. Okey, ini aktiviti yang akan cikgu tunjukkan terus. Meniup belon. Belon, cikgu ada bagi dalam plastik masing-masing kan? Pertama yang awak kena buat, longgarkan belon ni dulu. Untuk longgarkan belon, tiup sedikit, lepas. Tiup sedikit, lepas. Ulang beberapa kali sehingga belon tu sedikit longgar. Cara meniup belon, tarik nafas, tiup, berhenti, tiup, berhenti, tiup. Sampai belon tu kembang. Masa awak berhenti, awak jangan tarik semula udara tu keluar macam sedut air dalam straw. Jangan buat macam tu. Nanti belon awak tak akan besar. Dia akan jadi kembang, kempis, kembang, kempis, kembang, kempis. Bila nak siap? Okay, longgarkan belon. Tarik nafas. Tu longgarkan belon. Supaya nanti untuk awak tiup, dia tak susah sangat. Dia sedikit mudah. Sebab belon ni dah longgar, dia tak ketat. Lepas tu, macam cikgu cakap tadi. Tarik nafas, tiup, berhenti. Jangan sedut udara tu kembali. Tiup lagi, sampai kembang. Bila dah siap, boleh minta tolong ibu bapa untuk mengikatnya. Kalau ibu bapa geli, cuci dulu hujungnya, muncungnya, baru ikat. Okey.
Dah jadi belon. Kalau adik-adik nak tiup belon juga, bagilah terpaksalah beli belon lain. Cikgu bagi seorang 2. Cukup dah tu. Awak pandai tiup belon sendiri. Macam mana awak nak kawal pernafasan awak dan mengeluarkannya. Dia otot pipi awak ni bekerja. Okay. Kemudian meniup wisil. Meniup wisil ni senang je. Kalau ada wisil di rumah, kalau tak ada, tak apa, tak payah buat. Wisil senang saja, pegang wisil. Masih juga tarik nafas supaya boleh bagi wisil tu lebih kuat dan panjang. Macam ni. Panjang kan dan kuat. Okey, yang ketiga, meniup lilin hari jadi. Cikgu bagi tahu tadi mula-mula tadi meniup lilin hari jadi, ada yang lilin tak padam. Orang dah nyanyi selamat hari jadi, dah habis. Tapi lilin awak tak padam-padam, lepas tu nangis. Untuk mengelakkan tu berlaku, ajar anak tarik nafas, kumpul tenaga dulu, lepas tu lepaskan daripada mulut. Kalau nak ajar dia supaya lebih berfokus, tutup. Jadi angin tu pergi kepada arah yang hendak dituju. Ataupun gunakan kertas yang digulung. Jangan panjang sangat kertas. Bila panjang kertas, angin tu tak sampai juga. Kertas gulung-gulung. Tiup. Jadi angin tu akan menuju ke tempat yang hendak dituju. Okey? Selamat meniup. Okey, selamat mencuba aktiviti-aktiviti yang cikgu cadangkan di atas. Paling tidak buat 3 lah. Kalau terlampau banyak, buat 3 aktiviti. Siapa yang nak buat lebih atas inisiatif sendiri, boleh. Sangat bagus. Okey, semoga dapat membantu anda untuk lebih mahir bercakap. Tak mau cakap-cakap pendek-pendek macam baby-baby lagi. Awak bukan baby, awak dah sekolah. Jadi awak pun kena cakap macam orang yang sudah sekolah. Okey? Yang penting don't give up. Usaha.